Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah alaina futuhal 'arifin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma taufiqi wa la i'timadi illa ala rabbi ar-ra'ufir rahim al-fattahil alim. Allahumma ja'alna mafatiha lil khairat wa abwaba lirrahmati wal barakat wa maghaliqa lisyururi wal fitan. Allahumma irfa' bina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina rayata dinik wanshur bina wa bihim syari'atak waj'al fi qulubina nura wa fi alsinatina nura wa fi jawarihina nura waj'al kalamana masmu'an mu'athira waj'alna min ibadikal mukhlisinal maqbulina indaka ya Allah bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin salawatullahi wa salamuhu alaihi kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa sallim tasliman kathiran kathira adada makhluqatillah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh ahlul hamd anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir jami'a zunub, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidak wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari kekasih Allah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudara-saudari ahli syurga Firdaus yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka pada pagi ni lewat benar-benar kita mula, maka minta maaf banyak-banyak saudara-saudari semua. Maka supaya rekah kepada masa, maka kita mari baca wirid atasi yang ketiga lah, kerana dia lebih pendek daripada yang lain. Maka kita baca wirid atasi yang ketiga saudara semua insya-Allah. Dan jangan lupalah kita pakai chair insya-Allah. Mari kita mula baca. Dan insya-Allah saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Tawwab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta
سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد حلمك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد علمك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد كلماتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد نعمتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة ملء سماواتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة ملء أرضك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة ملء عرشك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة زينة عرشك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما جرى به القلم في الكتاب اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما خلقت في 7 سماواتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد أنفاسهم وألفاظهم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد السحاب الجارية اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ملء 7 بحارك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة زينة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada khutahum ala wajhil ard min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adadal asmaki fil bihari wal anhar min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adadal hayawanatil bahriyyati wal barriyyah min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada anfasil kainati kulliha wa alfaziha wa harakatiha wa khutaha min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada malaikatis samawatis sab'i wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adadal qatri wal matari wan nabat min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada ma khalaqa fis sama'. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada ma khalaqa fil ard. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada ma khalaqa baina dhalik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada ma huwa khaliq min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada ma yakunu wa ma qad kan wa ma huwa kain fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi fi kulli yaumin alfi marrah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah adada kulli syai' min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfi marrah. Ya Allahu biha ya Allahu biha ya Karimu ya Allah ya Allahu bi husnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Karimu ya Allah ya Allahu bi husnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Karimu ya Allah ya Allahu bi husnil khatimah fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, maka saudara semua, kita yang baca, maka kita pakai hadiah belaka pahala yang kita dapat pada pagi ni. Dan maka kita pakai hadiah ke Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak cucu Nabi, para sahabat Nabi,
para ulama, para awliya, kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, waris-waris kita, jiran-jiran kita, kawan sahabat kita, dan kepada semua orang Islam, orang beriman yang telah meninggal dunia dah, kita pakai hadiah belaka kepada mereka. Lepas tu pakai amin, kita doa pendek-pendek insya-Allah pada pagi ni. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik, yang maha pemurah, lagi pula maha pengasih. Engkau tak pernah lupa kami, ya Allah. Butung kami yang jadi hamba Engkau, butung kami, bertuah kami, nasib baik kami yang kami beriman dengan Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman dalam hati kami, tetapkanlah iman dalam dada kami, tetapkanlah iman dalam dada-dada ahli keluarga kami, anak cucu kami, adik-beradik kami, ibu bapa kami, dan kawan sahabat kami, dan orang-orang yang kami kasih sayang, ya Allah, sampai kepada kami masuk syurga Engkau, ya Allah. Dan pada pagi ini Engkau bagi nikmat besar kepada kami. Engkau pilih kami daripada ramai-ramai hamba Engkau boleh aduk dalam majlis muzakarah ilmu agama, baca hadis Nabi SAW. Dan Engkau bagi nikmat, bagi taufik kami boleh baca wirid yang barakah, yang kelebihan dia besar, pahala dia banyak. Maka ya Allah, kami jikalau Engkau terima amalan ini daripada kami, maka kami hadiahkan semua pahala itu, ya Allah. Sampaikanlah hadiah daripada kami semua, sampaikan kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada anak-anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ulama, para aulia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa lagi, ya Allah, kepada ibu dan bapa kami, kepada adik-beradik kami, waris-waris kami, jiran-jiran kami, kawan sahabat kami, dan kepada Fauzi bin Ismail, kepada Ahmad bin Ismail, dan kepada semua orang Islam, orang beriman yang telah meninggal dunia dah. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa mereka semua, ya Allah. Rahmatilah kami dan rahmatilah mereka semua, ya Allah. Tutupkanlah keaiban kami dan keaiban mereka semua, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua, ya Allah, ahli syurga Firdaus, ahli syurga Firdaus, ahli syurga Firdaus. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saudara semua, alhamdulillah. Maka pada pagi ini insya-Allah kita akan baca beberapa hadis yang sangat comel dan luar biasa, dan insya-Allah saya rasa puak kita semua akan seronok dan bahagia dengan kita dengar hadis-hadis yang kita nak baca pada pagi ini insya-Allah. Sebelum lagi situ, saudara semua, maka petang kemarin, jadi lek pagi itu dia telefon mari berkali, maka kita tak luas, sibuk sikit. Maka lek petang gelap kemarin itu nampak dia ni telefon tu banyak saya terlajak, lalu tu saya telefon balik. Tiba-tiba cakap dengan seorang ibu, seorang kak lah, seorang mama. Maka ia cerita, tujuan dia telefon tu, ia nak cerita ke saya tentang benda-benda yang baik yang berlaku dengan dia melalui wirid Al-Atasi. Maka siding saya ambil masa pendek-pendek, seminit 2 minit nak cerita kepada puak kita semua apa yang dia cerita ke saya. Walaupun klip dia ada, nanti pada masa yang lain nanti saya bawa datang dalam live ni, buka kita kelih ramai-ramai apa yang dia kata. Dan hari ni kita cerita dulu apa yang dia cerita ke saya kemarin. Jadi begini saudara semua, dia kata, baba, alhamdulillah, 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 barakahnya baba, barakah sungguh, barakah makin hari makin tambah yakin. Walaupun kita duk kelih, duk lihat, duk berjumpa banyak kali dah, beberapa kali dah, benda tu, benda ni, benda tu, daripada tak nak baik. Dan sebab duk baca wirid ni,
Tapi lepas berlaku satu-satu, lepas boleh kelih satu-satu daripada tanah air keberkatan wirid itu, ya kata. Maka yang berlaku baru-baru ni bapa, jadi ada anak saudara dia, kalau tak silap lah, ataupun orang waris waras dia lah, tak ingat kemarin anak saudara dia ke ataupun orang lain, tak ingat, tapi ada hubungi, ada ikatan dengan dia. Maka ia kata sakit perut nak beranak, maka hidup hospital dah 2-3 hari dah baba, 2-3 hari dah baba, Allah duk sakit lah, sakit tapi tak beranak lagi, seksanya. Anak saudara dia ni, kita pun nak saudara lah, kalau silap maaf, tapi orang ni dengan dia tu ada hubungan lah, jadi waris-waris lah, nak saudara ke sepupu ke, tapi kita pun nak saudara. Saya tak ingat kemarin tu, saudara semua. Maka duk sakit, Allahu Akbar. Maka kita perempuan tahulah, kata orang sakit perut nak beranak ni seksa secara mana, susah secara mana, dan orang panggil pun duk dalam kecemasan secara mana. Allahu Akbar. Balik kau ning pun sakit, Allahu Akbar. Nak boleh beranak seorang anak keluar daripada perut tu. Maka kita anak ni janganlah lupa budi bahasa ibu. Jangan tahu ibu, jangan deraka kepada ibu, jangan kasar dengan ibu. Jangan buat tak padu kepada ibu, jikalau ibu kita masih ada lagi, dan juga ayah, saudara. Maka sangat-sangat maka kenalah yang Kak Ti kata 50-50, mati dengan hidup tu 50-50. Ya, begitu sungguh. Sebab di sana ramai daripada perempuan-perempuan yang mati dengan sebab beranak, saudara semua. Maka anak saudara dia ni duduk 2-3 hari dah, duduk sakit itu, tapi tak ada nampak kesel-kesel kata nak beranak. Sakit sungguh-sungguh dah, tapi orang panggil apa, kalau kecek naik tangkan pad ke, orang panggil jalan tak buka. Jalan tak buka, maka tak boleh beranak lagi. Sakit, Allahu Akbar. Maka dia pun, anak saudara dia tu kecek dengan dia, telefon buat kali, kata wa'la ai tawa, dia minum, mudah-mudahan orang panggil tu hari kemudahan dalam beranak ni, mudah beranak ni, dan cepat-cepat beranak. Sakit lah, tak dah, dia kata seksanya. Lalu tu dia pun baca wirid atasi ni, seorang mama, seorang kak yang yang cerita ke saya pada petang gelap kemarin ni. Allahu Akbar. Baik, baju ni pula ni dah Isak kata dah Isak. Tak, masuk Isak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na dhikrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Saya apa wajud dek? Siapa ya? Siapa? Muang. Si Muang. Salah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Baik, saudara semua. Maka selepas daripada duduk gelisah sakitnya, lalu tu dia minta Kak ni buat air tawar ke dia. Lalu tu dia baca wirid atasi, buat air atasi, baca siuk, saudara semua. Maka hantar lagi kepada anak saudara yang duk gelisah, yang duk gelepar sakitnya di hospital tu. Maka makan, dia kata, air atasi yang dia buat tu. Allahu Akbar. Maka bahasa sejuk turun dalam perut. Maka lepas tu duk sejam yang lebih kurang beranak mudah-mudah.
saudara semua. Nah, maka duk lepas pada tu tak siapa sejil ataupun sejil lah lebih kurang. Nah, maka jalan pun buka, maka beranak dengan mudah-mudah, tak sakit pun dia kata. Alhamdulillah saudara semua. Nah, masya-Allah. Baik, saudara semua. Alhamdulillah. Nah, Tuhan bagi dengan izin Allah, dengan rahmat Tuhan. Nah, Tuhan menjadikan wirid. Nah, ini bagi puca anak kecil bagi kemudahan, bagi turun rahmat dia. Allah, alhamdulillah saudara semua. Allah, dan buat piap kecek bab ni nah, minta maaf lah. Nah, telitah dalam otak saya. Dan supaya orang curah masuk mari. Lepas tu bagaimana jikalau ada seorang perempuan ataupun ramah yang ketika dia mengandung ni, dia duk makan semua air wirid itu. Maka anak tu nak ada ke mana, saudara? Allahu Akbar. Anak tu, dia perut tu. Nah, saya telitah marilah. InsyaAllah. Sungguh. InsyaAllah jadi begitu. Gapo telitah mari? Kata, kalau mana-mana perempuan yang mengandung, maka ia sentiasa duk makan, duk buat air wirid minum, buat air wirid minum, maka anak dia akan jadi anak yang baik. Sebab apa? Sebab dia masuk nur dalam jiwa anak dia semenjak dalam perut lagi. Masuk cahaya. Nah, maka boleh jadi anak dia tu dia beranak besar masa depan luar biasa. Nah, saudara semua. Allahu Akbar. Ini benda hak telitah mari dalam otak saya. Kalau gitu saya serulah. Jikalau ada ramai-ramai ni mengandung, sama ada baru mengandung atau mengandung lama-lama dah. Nah, minumlah air ni. Bahkan duduk dengan air ni lah. Buat taruh semua. Nah, buatlah bekas besar. Lepas tu makan siapa pagi siapa gelak. Esok buat pula pagi siapa. Dia minum air tu. Saudara semua. InsyaAllah Tuhan beri kemudahan. Tuhan buat benda-benda cemai dan tak baik. We keluar daripada tubuh. Dan masuk nur dalam diri dia. Dan dalam anak yang duduk ada dalam perut tu. InsyaAllah saudara semua. Nah, InsyaAllah. Allahu Akbar. Baik, saudara semua. Maka daripada hak saya tahu lala ni kafar. Nah, kata pun Kati yang nama Sawati. Kati, nah, yang duk mengandung, yang duk alahir lala ni, dah minumlah banyak air ni. Buat, walaupun saya tahu kata Kati ni duk minum dah, duk buat dah. Tapi sebagai peringatan. Dan jugalah orang-orang lain lagi yang mengandung, yang saya tak tahulah, ataupun Kati saya tahu kata dia duk mengandung, sebab ia ada hubungan dengan saya. Nah, baik, saudara semua. Allahu Akbar. Maka belum nak masuk cara hadis pada pagi ni, saya kembali klik kepada mama Saning. Kak Saning yang buat air kepada anak saudara ada sakit perut di hospital, yang buat berlaku beranak mudah-mudah tu, dia cerita lagi. Dia kata, bapa, hak sungguh pun belum tu berlaku dah dengan kak. Kak duduk kelih. Benda tu pelik-pelik lama dah, tapi tak gamak nak cerita. Masa tahu tak jadi nak cerita. Tapi belakang-belakang ni hawa duk dengar orang tu duk cerita pasal nak cerita kata. Gapo dia kata? Saudara semua. Allahu Akbar. Mak ngah ke hai yaดื่มน้ำวิริตอนยอตั้งครรภ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอยากมีลูกจังเลยมาชาอัลลอฮ์baik saudara semua. Dia kata apabila dia baca, maka akar wirid ni naik duk tepek dinding rumah dia. Dia nampak ya jadi bersinar di dinding rumah dia tu, akar wirid. Allahu Akbar. Itu luar biasa benar-benar yang berlaku dengan dia, yang Tuhan bui, Tuhan izin, dia boleh tengok, boleh nampak benda semacam tu, saudara semua. Nah, surat suku di dinding rumah tu. Nah, yang bertepai akar wirid di dinding rumah dia. Alhamdulillah,
saudara semua. Baik. Maka insya-Allah lah dengan berlaku lagu tu jadi tambah dalam jiwa buat kita semua terus amal wirid ini dan semangat nak baca wirid ini insya-Allah saudara semua. Baik. Adapun hadis yang kita nak baca bersama pada pagi ni daripada hadis-hadis yang comel, alhamdulillah, maka minta izin sekejap buka kipas sikit panas. Allah. Baik, saudara semua. Allahu Akbar. Hadisnya begini. Allahu Akbar. Baik, saudara semua. Jadi hadis ni dengar baik-baik. Dan kita usaha faham dalil. Faham tujuan. Apa yang Nabi nak bagi tahu kepada kita dengan perbuatan dia. Kerana sunnah ni, sunnah Nabi ni adalah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Dengan Nabi suruh, Nabi larang, Nabi bergema, apa semua tu. Ataupun dengan Nabi setuju di atas perbuatan, atau dengan perbuatan Nabi. Semua tu sunnah belaka. Baik. Maka daripada Anas ibn Malik, seorang sahabat yang duk khidmat Nabi semenjak umur dia 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Dan ketika tu dia umur 20 tahun, Anas ibn Malik ni. Jadi khadam Nabi. Dan banyak masa yang ia duduk dengan Nabi lah, Anas ni. Maka ia cerita benda ni yang berlaku ni cerita kepada kita. Dia kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyanin. Pada suatu hari saudara semua, Nabi berjalan, maka lalu dia pergi berjumpa dengan budak-budak yang duk main. Saudara semua, Nabi berjalan, lalu di atas satu kaum ramai daripada kanak-kanak budak-budak duk main. Lepas tu fasallama alaihim, maka Nabi beri salam kepada budak-budak tu dengan kata, Nabi kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi beri salam. Allahu Akbar. Maka ini adalah Anas kata, Anas ia lebih tahu daripada orang lain kelakuan Nabi. Cara hidup Nabi, Anas lebih tahu daripada orang lain kerana dia duduk dengan Nabi sama. Banyak duduk dengan Nabi sebab duduk turut Nabi sama, ya khadam, nanti khidmat Nabi. Maka perbuatan macam ni, lagu ni, dia kata Nabi dia buat sama-sama. Lagu ni lah Nabi. Apabila dia berjalan, maka dia berjumpa kanak-kanak, jumpa budak-budak. Sama ada sore ataupun ramai, Nabi beri salam. Allahu Akbar. Apa nak bagi tahu kepada kita dengan hadis ini yang Anas cerita kepada kita ni? Nak wayak kata tak sombongnya Nabi, rendah dirinya Nabi. Tidak ada perasaan lebih langsung dalam jiwa Nabi daripada orang lain. Kerana cuba kita perhati kelih orang besar-besar, orang mentah-mentah, orang bertenggak-tenggak, orang kedai-kedai, orang yang lebih-lebih. Dia pandai lekeh kepada orang lain. Dia tak bagi harga kepada orang lain. Malaikat orang yang mustawa dengan dia,
Orang sepekat dengan dia. Barulah ia berjumpa, ia senyum. Sebab apa sepekat dengan dia? Ia hormat lah. Nah, sebab orang tu hormat dia, ia pun hormat balik. Sebab apa sepekat dengan dia? Tetapi jika berjumpa dengan dia orang yang bawah pada dia, ia buat tak tahu. Nah, ia rasa kata orang ni bukan peringkat dia. Orang ni bukan mustawa dia. Orang ni orang pakai, tak ada harga, rendah, lekeh. Nah, mari perasaan lagu tu, maka benda ni ramai yang duk berlaku dalam masyarakat manusia atas dunia ni. Nah, dengan sebab harta dia banyak, dia pandai lekeh kepada orang harta sikit. Nah, dengan sebab dia peringkat tinggi, maka dia pandai rendah kepada orang tak ada peringkat, kepada rakyat biasa. Dengan sebab jangok rupa dia, nah, ia menghina orang-orang yang huduh, yang tak jangok rupa. Nah, dengan sebab tubuh badan dia comel, maka dia kelih kepada orang kuruh, maka dia hina. Kelih kepada orang gemuk, dia menganying. Dia ejek-ejekkan. Saudara semua. Sebab apa? Sebab ada perasaan lebih dalam diri dia tu. Kalau suara dia sedap pula, Allahu Akbar. Sama ada dia baca Quran ke, sama ada dia menasik ke, sama ada dia menyanyi ke, ada lebih pada dia ni ke, maka ia kelih orang yang suara tak sedap. Nah, tu maka dia panggil melekehkan dan berasa menghinakan kepada orang-orang yang tak sedap suara. Allahu Akbar. Dan juga orang-orang yang ada ilmu banyak, sama ada ilmu bak ke dunia jadi doktor bak bohmo ke, ataupun jadi kru, jadi besar wisawak tu, ataupun jadi ada ilmu banyak, dan juga ilmu di segi agama, hukum hakam agama. Dengan sebab ada lebih di dia, maka dia kelih kepada orang yang jahil-jahil, maka dia hinakan. Dia mahai raka, dia tak beri harga. Dia sombong. Dia tak berdali. Orang panggil supaya tak panggil sebab tidak ada harga. Suara derah pun supaya suara tak dengar. Sebab apa? Dia tak dengar, tak padu kepada suara orang-orang yang tidak ada harga di sisi dia. Saudara, sebab apa? Sebab dengan kelebihan yang ada pada diri dia. Maka inilah dia panggil apa? Takabbur. Inilah sombong, inilah besar diri. Maka ini adalah sifat-sifat orang celaka daripada makhluk semua yang mukallaf ni. Dan takabbur ni lah Tuhan paling benci sekali. Tidak ada orang yang takabbur malaikat Tuhan letak dia. Tuhan menghinakan dia belum yang mati lagi. Saudara semua. Lepas mati, berat diseksa. Di akhirat kelak dicapok dalam neraka. Kerana apa? Kerana orang yang ada perasaan besar diri, lebih takabur dalam jiwa ni, walaupun sama besar dengan butir pasir, halah setara tu pun Tuhan tak izin we masuk syurga. Allahu Akbar. Siapa setara tu? Saudara semua. Siapa setara tu? Tuhan tak izin we masuk syurga. Jikalau ada walaupun sama besar dengan butir pasir, halah tu, sikit itu daripada sifat besar diri, takabbur. Nah, di sana ada hadis yang sahih yang Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Allah, tak akan masuk syurga mana-mana manusia yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarrah, sikit zarrah ni benda yang tak nampak kelih kadang-kadang dengan mata. Kalau nampak kelih pun halus sungguh-sungguh, air debu dah udara tu. Kena kelih dengan kelong colotan tu baru nampak. Halus setara tu pun jika ada dalam jiwa kita, Tuhan tak izin we masuk syurga. Allahu Akbar. Takut sekali benda ni. Maka perasaan ni dia terbuka nak berlaku dengan semua manusia. Sebab apa? Walaupun pada asal nak perasaan lebih ni, orang yang lebih baru perasaan lebih itu. Orang yang ada pada dia
lebih pada orang lain, barulah dia mari perasa sombong, perasa lebih tu. Nah, maka kelebihan setiap orang ada. Cuma berbeza ya. Orang ni seorang tak sedap, tapi dia duit banyak. Ia lebih segi harta. Orang ni harta kurang, tapi rupa jangok. Ia lebih segi rupa pula. Nah, orang ni, orang panggil apa ni? Kurang segi lain, tapi dia peringkat tinggi. Kau tu pula dah. Nah, orang ni peringkat tinggi dah. Duit biasa ya tak lebih sangat dah. Nah, rupa aku tak ada jangok belah mana, tapi suara sedap pula dah. Orang ni lebih dari segi tubuh badan comel. Orang ni dari segi kelebihan, pandai tu pandai ni main. Orang ni kebolehan, pandainya sobek tu sobek ni. Nah, semua orang ada cudin belaka kelebihan. Cuma berbeza daripada benda ke benda. Dan kadang-kadang orang tu ada 2-3 perkara di diri dia. Hak lebih tu. Suara sedap pun dia, ilmu banyak pun dia, rupa jangok pun dia. Nah, tu. Ada duk beripung tah dia 2-3-4 perkara. Nah, saudara semua. Nak ayat kata, maka tak kala kita semua ni ada kelebihan, ada cudin hak kita masing-masing. Nah, orang ni rupa tak ada belah mana. Duit tak ada belah mana. Peringkat tak tinggi, tubuh tak comel, tapi kecek pandai. Kelebihan situ pula ada. Ya ada kelebihan. Semua manusia ada cudin dia pada ghalib. 90% ataupun lebih manusia semua ada kelebihan masing-masing. Maka kelebihan ni lah kadang-kadang wakwi dia tu berasa lebih. Tumbuh mari perasa lebih dan ia menghinakan orang lain. Agak lekeh kepada orang lain. Maka sifat ni sangat-sangat bahaya sekali di atas kita orang mukmin. Kita orang Islam ni bahaya sekali. Saudara semua. Allahu Akbar. Takut sungguh-sungguhlah benda ni. Nah, secara mana takut? Hak sana kita baca dah. Kata Tuhan tak izin wi mana-mana manusia yang ada dalam jiwa ya, walaupun sama besar dengan butir pasir yang sangat halus. Nah, jika ada dalam jiwa ya ada perasaan lebih daripada orang lain, maka dia tak masuk syurga. Allahu Akbar, saudara semua. Nah, tu. Maka sebab tu cuba kita mari perhati kelih. Kelakuan Nabi, bagaimana Nabi? Nabi ni lebih belaka. Ada ke tak orang yang lebih alim pada Nabi? Tak ada. Nabi lah yang paling alim sekali. Sebab terlekat ke apa? Tanya Nabi, dapat jawab tu. Dan ilmu Nabi luar biasa. Sebab dia tak ada tok guru. Tok guru Nabi adalah Allah. Nah, melalui Jibril. Pas siapa lebih hebat pada Nabi, tok guru? Tak ada dah. Pas siapa lebih hebat dari segi ilmu? Tak ada dah supaya Nabi. Alimnya. Nah, pas siapa lebih takwa daripada Nabi? Tak ada. Nabi yang paling takwa sekali. Nabi lah paling berjuru sekali. Nah, tu. Lagi pula, Nabi lebih setiap segi. Saudara semua. Kalau kira bab rupa, siapa lebih jangkau pada Nabi? Siapa yang lebih jangkau pada Nabi? Siapa? Tak ada. Nabi dah lebih jangkau sekalinya. Bahkan yang kita tahu mari, Nabi Yusuf yang jangoknya siapakah? Perempuan-perempuan yang duk koyok buah tapuh atau buah-buahan tu. Kelih kepada muka Nabi Yusuf ni terlupa sebab ke turis tangi tak khabar. Kena sihir dah. Tak khabar hari tangi sebab apa? Kelem duk kelih rupa yang jangok tu. Bukan manusia ni, malaikat cerak-cerak ni. Allah. Walau begitu pun Nabi Yusuf, tapi lebih Nabi Muhammad lagi rupa. Sebab tu atas dunia ni semua, ambil semenjak Nabi Adam, tak ada siapa lebih jangak pada Nabi. Nabi Muhammad dah lebih jangak sekali. Saudara semua. Pas berani, siapa lebih berani pada Nabi? Tak ada. Ambillah seberani-berani para sahabat, Allah lagi dengan Nabi. Nabi lebih berani lagi. Gagah
Siapa lebih gagah pada Nabi? Tak ada. Siapa ke orang yang besar Quraisy? Dia tak gagah, tak ada main pelam dengan orang malaikat benih je. Tak ada gulawai. Tak ada gulawai. Dia lebih belakang-belakang. Tapi bawa berjumpa dengan Nabi, lepas rebah, tak percaya. Dia kata, tak boleh jadi. Tapi berlaku sungguh. Lepas rebah, tak boleh benda Nabi sekali mahbub. Sebab apa? Nabi lebih gagah pada dia. Maka tak ada orang yang lebih gagah pada Nabi. Nabi dah lebih gagah sekali. Tapi Nabi somang-somang besar-besar tak menggagah dia. Dah. Nah. Nabi perasa lebih tak ilmu dia? Tak. Nabi perasa lebih pun tak? Rupa jangan? Tak. Pas Nabi kita, ada siapa ibadat sepa Nabi? Tak ada. Banyaknya, khusyuknya. Pas siapa lebih teriak pada Nabi? Tak ada. Nabi lebih teriak banyak sekali. Banyak dengan Tuhan. Siapakah Siti Aisyah? Buat dia cerita Nabi ni ke? Allahu Akbar. Sembahyang lamanya. Satu rakaat siapakah kebal darah kaki, bekak kaki-kaki. Berdiri lama baca Quran, khusyuknya. Dan rakaat seperti juga supaya berdiri. Kurang pada diri sikit je. Sujud pun supaya rakaat. Kurang pada rakaat sikit je. Panjang sujud. Allah. Saudara semua. Lepas tu buat dia sujud. Duk berdoa dengan Tuhan, duk menangis. Siapakah tanah tempat sujud basuh habis dengan air mata Nabi. Allahu Akbar. Siapakah? Aisyah kata, ya Rasulullah, gana gitu lalu. Tidakkah Tuhan ampun dosa akan lepas dan akan datang? Akan tak berdosa. Pagana gitu lalu. Maka Nabi kata, tak comel ke Aisyah? Jikalau aku jadi hamba yang paling syukur kepada Allah. Nah, tu. Saudara semua. Tapi Nabi bahasa lebih tak? Dengan dia bangun tahajud. Berjejer tu. Tak ada. Kadang-kadang kita bangun tahajud 2 malam, kelih kepada orang tak semaya. Allahu Akbar. Hina dah. Nerakalah mung tak semaya ke. Ya baru tahajud 2 malam je baru. Maka mari perasaan lebih itu, saudara semua, siapa akan menghina habis orang tak berjuru. Hak semaya pun dia hina ke dia. Tak jadi mung tak bangun tahajud. Ya, semaya waktu lagu tu biasa, ya tahajud ni dah hebat kau bangunlah. Aduh, berasa lebih dia. Orang semaya tu, pas bagaimana orang tak semaya? Lebih lagi dia hina. Bagaimana orang duk mabuk kaya? Lebih lagi dia hukum neraka. Wala a'yadza billah. Saudara semua. Nah, tu. Dan siapa lebih kuat pada Nabi tenaga batin? Misalnya. Apa ni, sebab apa sebut lagu ni? Nak kata Nabi lebih setiap segi. Kalau gagah pun dia lah. Kalau berani pun dia lah. Tubuh comel pun dia lah. Tak ada Nabi perut lagu tu. Nah, tu. Cerdik pun dia lah. Ada hikmah lewat masalah pun dia lah. Ilmu tak kena rakyat dah. Taqwa tak kena rakyat dah. Ibadat tak kena rakyat dah. Bahkan masalah tidur dengan isteri pun siapa lebih kuat pada Nabi? Tak ada. Sebab Nabi isteri dia ramah tu. 9 orang tu. Nabi setubuh wati semua semalam ni. Saudara semua. Tak ada. Tapi Nabi bangga ke tak? Perasaan lebih tak? Tak. Lepas tu siapa pula yang lebih siap belakang orang? Nabi. Kalau gitu Nabi setiap segi lebih belakang. Tapi Nabi tak ada pernah perasa kata dia lebih pada orang. Nah, tu. Sebab tu Nabi Nabi kata apa? Saya makan seperti hamba-hamba makan. Bagaimana hamba makan, lagu itulah aku makan. Padahal dia Nabi tu. Dia nak diraja boleh. Dia nak harta banyak boleh. Tapi dia tak say. Allahu Akbar. Bahkan saudara semua dengar. Daripada Anas juga. Anas cerita kepada kita. Anas kata apa? Dia kata, aku pernah dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Lau du'itu ila qura'in au dhira'in laqabiltu. Allah. Wala uhdiya ilayya dhira'un au kara'un au qura'un laqabiltu. Allah. Nabi kata apa ni? Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Sebalik apa yang Nabi buat.
Nabi kata, kalau di padah aku, diseru aku air padahku lah. Jikalau ada orang pakai benar-benar padahku pergi makan rumah dia, walaupun makan hak ya padah tu di rumah dia, hak ya cedek tu, nah Allah tulis, misal kata makan ni yang sangat-sangat teruk lah, tak ada makan ni yang paling murah lah harga dia, gebu tulis saja, misal kata kalau dia pada aku pergi makan, aku tidak ada keunzuran apa-apa, aku pergi, Nabi kata. Walau dia pakai tidak ada harga di mata orang hina belaka, ya pada aku pergi, Nabi kata. Allahu Akbar. Kita, jikalau orang besar pada Allah, maka tak ada apa buat sedia-sedia dah. Nah, we cuci, maning, we bersih, pakai baju comel, bau sedap. Nah, bergaduh. Tak apa masa ni untuk sedia dah. Tapi kalau orang biasa pada, awak hip belaka. Nah, tak lagi lah gitu gini, maaf lah gini ni. Sebab apa? Pergi gapo rumah gitu. Nah, ada gapo akik kita makan. Hina. Wala a'yadza billah. Allahu Akbar. Saudara semua. Nah, sebab apa? Sebab kita pandai lebih orang yang padah kita nak pergi. Dan kita pandai lekeh, orang pada kita tak berasa nak pergi. Nah, orang tu pada, dia bakal kami seekor. Kami pusing. Allah, jauh pun pergi saudara semua. Nah, awak kenal dengan dia ni. Dia orang besar. Nah, boleh hadir, dia tolong kita pada masa depan. Kenal dengan dia tak rugi. Kalau gitu, sayang kita, pergi kita, ada faedah sebaliknya. Wala'iyadza billah. Tapi hak ni pada tepi rumah ya ni. Tapi laksa, tak akal ya, apa nama laksa, tak apa, lagi. Allah, sebab apa tu? Jadi dia patibat lagu tu, sebab hati ada penyakit. Sebab hati ada penyakit. Apa penyakit tu? Penyakit kiber, takabur, sombong, perasa lebih, menghina orang. Nah, sebab tu dia pandai lekeh kepada orang pakai yang pada dia tak menghargai. Maka ini menyalahi sunnah Nabi. Saudara semua. Nah, sebab Nabi kata apa? Jikalau pada aku, walaupun tak kiralah apa yang dia cedek, aku pergi belakang. Tak kiralah orang mana-mana. Nah, Allahu Akbar. Dan juga Nabi kata, lau uhdiya ilayya. Kalau di hadiah kepadaku barang yang sangat-sangat lekeh lah, tak ada harga mana, aku terima dan aku syukur. Benda tu ada harga di sisi aku. Nah, kita dah hadiah hak kena kita nak Allah suka, memang ya ni belah ni hatta mari, misal kata. Sebab apa? Sebab hati cuma. Nah, perasaan tak sama dengan orang ni bui dengan orang ni bui. Tapi Nabi sama. Saudara semua, Allahu Akbar. Lagi pula saudara semua, Allahu Akbar. Nah, ada para sahabat cerita kepada kita lagi, saudara semua. Anas banyak benar-benar hadis ya. Dia cerita kepada kita kelakuan Nabi. Dia kata apa? Dia kata apa? Sesungguhnya hamba-hamba daripada perempuan. Maka kena faham dulu. Saudara semua kata masa dulu ni ia banyak hamba. Maka hamba ni dua. Lek perempuan pun ada hamba, lelaki pun ada hamba. Maka orang dulu yang kaya-kaya ia nak guna hamba untuk kerja, untuk beri kemudahan dalam hidup dia. Tolong masak makan, tolong masak wik dia, tolong basuh rumah, tolong nyapu, tolong kerja, tolong gapo, hamba. Maka hamba ni supaya orang panggil binatang gitu, tidak ada harga. Boleh beli, boleh jual. Beli mari puas pakai jual ke orang lain. Maka hak tua dia taruh harga murah. Hak muda-muda tu harga mahal. Nah, tu saudara semua. Dan jikalau perempuan pula, jikalau orang beli dia, ia ni jadi milik hak tua dia.
Tuan nak suruh menyapu, kena menyapu. Suruh masak, kena masak. Dan tak ada kena gaji ke apa dak. Makan sekadar kenyang ya gitu ya. Dan tak boleh milik apa sekarang. Nah, dan kalau hamba tu daripada perempuan, wali dia, tuan dia tu, nak wati, nak jimak boleh. Milik dia, ikut dia. Hina sampai setara tu hamba ni. Saudara. Maka orang kaya-kaya, ia adalah hamba ni untuk buat khijawi ke dia. Nah, baik. Maka saudara semua dengar. Hamba ni selekeh-lekeh, sehina-hina manusia lah. Nah, hamba ni. Sebab apa? Sebab dia tak bebas. Dia tak merdeka dah. Nak buat apa tak boleh ikut hati dia. Kena duduk bawah arahan daripada orang panggil apa, tuan dia setiap masa. Ikut dia tuan suruh kena kerja semata. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi, kalau dapat tuan hak zalim ke, hak tak ada sifat sia belah ke, Allah nyanya benar-benar. Jika jumpa tuan baik, alhamdulillah. Saudara semua. Maka Anas cerita kepada kita. Kata hamba-hamba daripada perempuan ni, yang tuan dia suruh lah, pergi beli barang dia nak ke, beli barang tu, maka barang dia banyak, tak agak nak bibi, tak agak nak bawa. Pas perempuan tak supaya lelaki di segi gain tu pada golek. Nah, perempuan dia lebih tak agak kalau kira gain tu. Nah, Allahu Akbar, saudara semua. Lepas tu kena buat kelik barang kepada rumah. Nak buat lagu mana? Berhajat kepada orang tolong bibi, berhajat kepada orang tolong bawa, tolong pikul bui. Nah, pas lagi mek pia, orang tak dengar, orang tak padu kepada hamba. Sebab orang tak menghargai. Nah, tapi lah ramai-ramai ada seorang manusia ikut hamba hirat tangan pergi belakang. Hamba tu, hamba tat. Nah, bahasa Sia kata tat. Hamba yang tua, yang tak agak nak buat barang, maka mari hirat dia. Tolong bibi ustaz. Bibi dia. Tak ada kadang dia berebut oleh hamba-hamba. Suruh tolong bawa barang bui. Siapa orang tu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saudara semua. Allahu Akbar. Ya, Nabi Muhammad. Anas kata, tiba-tiba hamba ni mari. Ya Rasulullah, tolong bibi barang saya. Nabi tanya, ya. Supaya khadam. Supaya hamba bagi hamba pula Nabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ke orang tu mari daripada hamba, ke orang ni mari daripada hamba, ke orang ni mari daripada hamba. Saudara semua. Maka bibi Nabi. Saudara gambar na? Apa bila kita beli barang lain nak barang banyak. Abang tu bibi sah. Ya bibi kita. Maka murahlah harga dia tu. Tapi Nabi walau begitu pun Nabi rendah diri dia. Tidak berada perasaan dia lebih pada orang. Bibi barang. Bahkan Nabi gemar umat dia pula. Nabi kata amalan yang paling baik sekali ni amalan dia. Tolong tunai hajat-hajat manusia. Walaupun bibi barang tak sampai seminit 2 minit. Maka pahala lebih besar daripada i'tikaf di masjid boleh-boleh. Nabi kata. Lebih besar daripada tu, lebih besar daripada ni. Bibi barang ni. Saudara dengar baik-baik. Kita kalau bibi barang, ikut orang, tak sampai 5 minit. Sampai di rumah dah, misal kata. Lebih baik di segi pahala lebih baik daripada semaya rakaat sunat tu. Beribu-ribu rakaat. Ya. Lebih baik daripada puasa sunat. Hari-hari minggu-minggu tu boleh-boleh. Ya. Saudara. Lebih baik daripada baca Quran beberapa kali khatam. Ya. Lebih baik ikut orang tunai hajat. Menyukarkan orang, mensenangkan orang. Lebih baik daripada duduk bertapa dalam masjid dengan ibadat bermacam-macam bagai-bagai. Saudara semua, ini Islam. Comel sangat-sangat, saudara. Ini Nabi. Maka sebab itulah berjanji di ayat tu. Kata Nabi ni ke Allah, wa yamshi ma'al armalati. Maka Nabi berjalan turun
orang-orang bujang. Nah, di sini kena orang hak hati cemat telajak apa silap. Tu orang bujang Nabi. Dah, bukan tu ha nafsu. Maka kena faham. Kata orang yang tidak ada suami dengan sebab suami mati ni, maka dia perempuan dia tak agak. Supaya hamba-hamba perempuan dia tak agak. Nah, maka Nabi berjalan bapa di belakang tu, duk bibik bagai bui. Tu nak hajat bui. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka di sini ada satu cerita nak cerita. Saudara, ini masa duk Mekah lagi. Belum Nabi hijrah pergi ke Madinah, masa duk Mekah dulu. Maka ada seorang perempuan. Ia ni bukan orang Mekah, daripada kabilah yang lain yang jauh daripada Mekah. Maka musim haji dia datang kepada Mekah. Saudara semua. Maka dia adalah seorang yang sangat menetai Nabi. Seorang yang sangat benci kepada Nabi. Walaupun dia tak biasa kelih, tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tak pernah kecek dengan Nabi. Tak pernah dengar Nabi kata. Nah, tua pun tak biasa kelih, bayi pun tak biasa lihat Nabi. Tapi dengan maklumat, dengan cerita-cerita yang duk masuk telinga dia daripada orang kafir-kafir, nah, wakwi dia tu benci ke Nabi. Wakwi nak marah ke Nabi sebab Nabi wakwi orang ni tinggal semua berala, wakwi orang ni dia panggil pecah belah ahli keluarga dan macam-macam komun isi-isi yang duk sapa ke dia daripada kata-kata tu. Wakwi dia ni benci sekali ke Nabi Muhammad. Wakwi dia ni nak marah sekali, lalai hati ni 100% hitamnya benci ke Nabi, perempuan ni. Dan dia bukan orang muda, orang tua dah. Maka wak dengan semangat dia, saudara semua, siapa saudara mana wak semangat dia? Wak dengan semangat dia tu, nah, siapa ke dia ni duduk lari orang lain. Kamu jangan dekacak dengan Muhammad nah. Dia tok sihir tu. Jangan berjumpa dengan dia nah. Nah, jangan dengar kata-kata dia dan lawan dia. Jangan ikut dia. Dia pula semangat dia tu duk hajak orang wi menetai Nabi SAW. Wi orang benci ke Nabi. Saudara, itu kerja dia perempuan ini. Maka satu ketika dia pergi kepada Makkah. Nah, pergi buat haji yang plesu, yang haji yang geleweng lah. Pada masa dulu belum bangkit Nabi ni, ada orang kafir kulit dua haji dah. Duk keliling patung 300 ni 10 patung di dia panggil apa di Kaabah tu, dan tawaf dalam keadaan telanjang bagai duk siu duk tepuk tu cara tawaf mereka masa dulu belum pada Nabi bangkit. Nah, baik saudara semua. Maka ia duk tempat jauh supaya kita pergi Mekah lah. Nah, apa? Orang dulu, orang Arab di Mekah lah kedanak besar musim haji. Nah, tu. Sebab apa? Orang hak jauh-jauh, dia orang hari bagai jual sini. Serata daripada Yaman pun mari, daripada Nuh pun mari beripung tu belakang barang. Maka jika nak beli barang yang comel-comel, yang murah-murah, yang mudah-mudah, kena pergi Mekah musim haji. Maka dia orang hari dengan duit banyak dalam mari beli barang ni. Maka banyak dia beli barang, saudara semua. Tapi mari seorang diri. Siapa nak bawa barang beli ke dia? Maka panggil lah orang, suruh tolong bibik. Tak ada siapa padu, masing-masing. Nak upah ni, tak ada siapa nak. Maka duk panggil lah orang tu, sebab apa tak boleh bawa barang banyak ni? Tak kuasa sebab dia perempuan. Satu, yang kedua dia umur banyak dah. Yang ketiga pula barang hulur ke banyak. Nah, panggil orang tu, tak ada siapa orang panggil terima. Panggil ni supaya wak tak dengar. Panggil supaya tak panggil. Nak upah, nak gaji pun tak ada siapa nak. Subhanallah. Saudara semua. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kata, ya. Nah, ya ibu. Ya, saya tolong bakit barang. Dah, buat pergi ke mana ni? Tak nak pergi tempat rumah saya duduk. Ya, bibi pergi. Jauh benar-benar dengan rumah dia tu. Saudara semua. Penat letih lah. Pikul beradang lah. Barang tu. Allahu Akbar. Saudara semua. Maka, siapa di rumah ni, Allah ucap terima kasihlah dia. Saya tak biasa berjumpa lagi orang baik seperti engkau ni. Semua orang tak padu ke saya, engkau yang padu. Tak ada siapa tolong saya, engkau yang tolong. Dan tak ada nak gapo, Masya Allah, orang panggil baiknya. Nah,
maka saya kasih kepada engkau nah. Perempuan tu kata kepada seorang yang duduk di arawi ke dia ni, saya kasih kepada engkau nah, maka saya nak nasihat kepada engkau, dengar daripada saya, engkau jangan ikut Muhammad nah. Engkau menetai Muhammad, jahat dia tu pengsihir, ngaruk orang ni, gini, tuduh. Lelaki yang dengar tu dia senyum, boy, ya kecek semua habis. Tiba-tiba lelaki ni kata, ibu, sayalah Muhammad. Allahu Akbar. Saya dah orang yang engkau tuduh tu. Kata jahat begitu, jahat begini. Nah, sayalah Muhammad. Hari itu baru jumpa Nabi Muhammad kali pertama, saudara semua. Maka dengan sebab comel kelih kelakuan lelaki, perbuatan kecek, akhlak, duduk ke apa semua, dia kata kalau gitu, jika akan Muhammad, maka kamu semua yang sapa saya pelesu semua, bukan dia, bukan engkau baik benar-benar. Kalau gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam, saudara semua. Allahu Akbar, masuk Islam. Nabi tak pergi tubuh. Nabi tak perasa kata dia lebih. Walau dia Nabi, tapi tak perasa kata dia Nabi. Dia lebih, tapi tak perasa kata dia lebih. Dia hebat, tak perasa kata dia hebat. Nah, suara Nabi sedap sekali, tapi Nabi tak perasa kata suara dia sedap lebih pada orang lain. Tak berasa kata nak hina orang lain yang suara tak sedap, tak ada. Saudara semua, Allahu Akbar. Lagi pula saudara semua, ada cerita nama seorang sahabat nama Al-Aswad bin Yazid. Nah, Aswad bin Yazid, jadi dia nak tahu bagaimana Nabi ketika dalam rumah. Maka jawapan yang paling baik sekali yang dia akan dapat, kena tanya isteri-isteri Nabi. Tanya orang lain tak siapa tahu, sebab berlaku dalam rumah. Orang dalam rumah lah lebih tahu, kata Nabi buat gapo dalam rumah. Maka kata seorang orang tabi'in ni ataupun nama Aswad bin Yazid ni, dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah ketika dalam rumah? Bagaimana Rasulullah ketika dalam rumah? Allahu Akbar. Maka Aisyah jawab, yata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Jadi Nabi dalam rumah duk buat apa? Duk khidmat ahli keluarga dia. Khidmat ahli keluarga dia. Gapo dia boleh buat, dia buat. Dan apabila dengar suara rebel, tinggal pergi semayah lu dah. Belum pada rebel, kalau boleh menyapu rumah, Nabi menyapu. Kalau Nabi boleh basuh pinggan, Nabi basuh. Kalau Nabi boleh jahit, Nabi jahit. Jadi Nabi dia buat kerja dalam rumah ni, duk khidmat kepada ahli keluarga dia. Khidmat kepada anak-anak dia, cucu dia. Khidmat kepada orang panggil apa ni, isteri-isteri dia. Tu, bawa orang beg, tinggal pergi beg. Lepas tu klik mari semula pula. Ini Nabi SAW. Kalau raja ke, nah, dia berasa lebih nah. Isteri dia sepuluh hamba dah. Dia tak menghargai. Dia tak buat gapo. Nyapu. Buat tu. Tunjuk ya dia ni. Sebab apa? Dia raja. Dia perasa kata dia lebih. Nabi tak. Bahkan Nabi dalam rumah seperti hamba bagi isteri-isteri dia. Apa dia boleh buat, dia buat. Walau bukan semua. Tapi dia luar ada masa yang Nabi boleh buat, Nabi buat. Allahu Akbar. Kecek lagu ni, kita yang jadi suami ni malu benar-benar. Sebab apa? Sebab kita jauh sungguh-sungguh daripada orang panggil apa, ikut Nabi. Nah, sebab apa? Nyapu kita tak pergi mana dalam rumah ni. Kadang-kadang setahun tak pergi sekali. Allah. Basuh pinggan, kalau tak langsung. Subhanallah. Nah,
Nanak, bukan kerja kita. Tak nanak langsung kita ni, suami. Maka semua tu jauh belakang daripada ajaran Nabi. Nabi kelih apa yang dia boleh buat, boleh tolong isteri-isteri, boleh merengekkan kerja mereka, maka Nabi tolong. Sebab nana walau bukan kerja hak isteri, hak sungguh pun bukan kewajipan dia. Maka kalau dia buat pun, dia sedekah gain dia. Maka di sini suami semua kena perasan, kena menghargai. Kata Allah, dia khidmat kita, tolong menanakui kita. Tak wajib pun atas dia, tapi tolong menanakui kita. Alhamdulillah. Baiknya engkau isteriku. Basuh pinggan tak wajib atas dia, tapi dia tolong meseniakan kita. Masya Allah. Rumah tak wajib atas dia menyapu, tapi dia tolong menyapu wik kita. Baju tak wajib dia basuh pun, tapi dia basuh wik kita. Allah. Maka cara mana kita suami kena buat baik kepada isteri-isteri yang dia buat semua tu untuk kita kadang-kadang. Sebab tu Nabi paling banyak khidmat isteri dia. Sebab dia tahu kata ni tak wajib atas Aisyah ni menanak, tapi Aisyah masya Allah. Tak wajib atas Aisyah basuh baju, tapi Aisyah basuh baju. Tak wajib di atas Ummi Salamah, dia bersih rumah, tapi bersih rumah. Dan sebab tu Nabi, dia ada masa luar, ada orang panggil apa, Nabi pergi menyapu, Nabi basuh, tolong khidmat dalam rumah. Bagaimana khadam dia buat dalam rumah, lagu tu Nabi buat dengan isteri-isteri. Sebab tu butung mana-mana isteri yang dapat suami seperti Nabi Muhammad. Walaupun tak ada orang supaya Nabi Muhammad, tak ada, tapi orang yang usaha tiru Nabi Muhammad. Kau tiru banyak, kau butung isteri itu. Sebab apa? Dia paling tenang jiwa, dia paling suka, paling seronok dalam rumah. Allahu Akbar, saudara semua. Dan Nabi ni, saudara semua, dalam rumah ni kalau orang kelepak, Allah, Nabi kata, ya. Kenapa? Nabi jadi kuda. Jadi kuda, gambar tak kuda dah. Ambil lutut tak, tangan depan gitu. Sebab apa? Cucu dia naik atas belakang. Kalau orang jadi pemimpin ke, tua kabilah Arab dulu, tak boleh main cucu lagu tu. Papa dia, tolak dia, tenai dia, teriak habis. Belakang aku ni, bukan kuda. Sebab apa? Dia berasa lebih kan? Tu dia, aku piu aku ni. Tu. Tapi Nabi tak. Hasan, Husain naik di belakang dia. Allahu Akbar. Bahkan naik atas dada dia. Tidur. Allah. Bahkan les maya saudara semua. Budak Allah kan, tak tahu gapo ya ready yang sah budak Allah ni. Nabi semaya. Tiba-tiba lama Nabi sujud. Siapakah makmum di belakang para sahabat tu? Macam-macam dah mari titah lihat otak ni. Gapo berlaku dengan Nabi ni? Gapo ni? Sudahlah gana Nabi. Sebab apa? Tak lupa sama ni. Panjir pun sekadar ya. Sebab Nabi lari pula. Nabi tak jangan panjir semaya. Kalau akan jadi imam, siaplah kepada orang belakang. Kalau akan jadi imam, sembahyang, jangan panjangkan baca ayat tu. Kerana siaplah kepada orang belakang. Di belakang ada macam-macam. Ada orang bergaduh nak bersapi, ada orang uzur, ada orang sakit-sakit ni. Macam-macam. Sebab tu, semaya sederhana. Jangan panjang lebih pada luar biasa. Sebab apa? Rahmat kepada orang yang jadi makmum. Tiba-tiba sujud panjang ni. Luar biasa, pelik benar-benar. Siapakah para sahabat yang sujud tu tak nampak ke? Tak nampak sujud ni. Tak nampak gapo dia berlaku depan tu. Maka mari macam-macam perasaan. Gapo berlaku lah dengan Nabi ni? Gapo berlaku? Kok mana ni? Lagu mana? Nabi mati ke? Robah penuh-penuh. Lama. Tiba-tiba Nabi kata, Allahu Akbar. Bangun daripada sujud. Baca at-tahiyat, beri salam. Allahu Akbar. Maka Nabi tahulah kata, gapo para sahabat duk berasa tu. Maka Nabi paling. Nabi kata, saya tahu kata kamu suka macam-macam sebab saya sujud panjang. Dah tak ada gapo kali. Tapi masa sujud saat ni, Hasan ataupun Husain nak tak tekak aku ni, nak buat kuda. nak tak tekak dua kuda.
Nah, nak tani, nak akad tak boleh lah. Kalau akad boleh, pun aku tak akad. Sebab apa? Aku lepas, dia main, tu dia puas dulu. Nah, payah bangun sendiri, boy bangun gipak, aku bawa akad kepala. Rahmah Nabi. Limpah. Dengan mudahlah Nabi buat kira. Allahu Akbar, saudara semua. Sebab tu tak ada dah manusia yang hebat, baik, rahmat seperti Nabi Muhammad, tak ada. Saudara semua. Allahu Akbar. Nah, sebab itulah tak ada siapa yang kenal Nabi Muhammad malaikat kasih. Tidak ada orang yang kenal Nabi Muhammad malaikat cinta. Nah, sebab baik sungguh. Nah, maka Nabi tak pernah perasan kata dia lebih pada orang. Sebab tu jumpa dengan budak Nabi beri salam. Kita tak beri salam. Nah, malaikat orang besar-besar temu bawah-bawah kita assalamualaikum. Temu dengan ayuk assalamualaikum. Temu tok nabi, temu tok imam orang besar-besar. Temu dengan orang panggil apa? Ayah noh misal assalamualaikum. Ketemu dengan orang kampung biasa budak-budak hala. Bo nak beri salam. Nah, sebab apa? Tu. Itu penyakit itu. Nah, Allahu Akbar, selamatkan kami daripada perkara itu ya Allah, selamatkan saudara semua. Takut sekali. Kerana sifat ni sifat orang celaka. Hak mula-mulanya iblis. Laknatullah. Nah, apa punca yang buat dia celaka? Tak ada hal lain. Besar diri ni. Dia berasa kata dia lebih. Nah, maka Tuhan cerita kepada kita dalam Quran tentang maksiat yang paling bahaya ni. Nah, tak ada buat kali. Perasalah hati tu maksiat dah. Jika berasa lebih. Nah, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, bagaimana saya nak sujud? Saya nak hormat kepada orang yang engkau baru buat, oh ya Allah. Padahal aku lebih mulia daripada dia, lebih hebat daripada dia. Amalan ibadat aku lebih banyak pada dia. Ya baru ada ya baru. Bagaimana aku nak kena hormat ke dia? Ya kena hormat ke aku. Nah, Allah, saudara semua. Ini adalah sifat iblis. Maka sebab tu ya, saudara semua. Amalan yang dia dah buat mari nah, puluh-puluh ribu tahun hancur lebur habis. Tak tinggal apa. Maka belum tu dapat rahmat sama-sama, sekali tu ya, takabur besar diri, Tuhan laknat sampai hari kiamat. Dan siapa masuk neraka, dia takkan dapat rahmat Tuhan. Dilaknat sepanjang masa. Jangan main. Maka orang yang berjuruh ni takut benar-benar nisa ya. Bukan hanya nisa, ada beberapa kawan lagi, tapi hak ni sangat-sangat bahaya benar-benar. Sebab apa? Ya mari saudara semua. Nah, jika kalau kita banyak selawat sampai ribu-ribu sehari ke, jika kalau kita bangun tahajud nak malam ke, bukan saya bangun-bangunlah. Tapi kena jaga hak ni. Jangan lelah tumbuhlah jiwa kita. Kata kita masa lebih pada orang. Kita lebih hebat pada orang. Di segi ibadahnya, di segi rajin baca wiridnya, berzikir, selawatkan nabinya, dan di segi semaya puasa sunatnya, di segi sedekahnya kita lebih banyak pada orang. Nah, segi tolong orangnya, banyak semua kita buat. Tapi hati-hati, beringat-beringat, jangan ada perasaan besar diri dan berasa lebih pada orang dan kelih orang lain rendah pada kita. Jangan. Nah, sebab dia ada benda tu, sifat iblis dah ada pada kita. Maka iblis masuk neraka. Maka dia dihirat orang masuk neraka sekali dengan dia. Siapa yang tiru iblis, maka duduk dengan iblis. Nah, wala'iyadzabillah. Dan siapa nak masuk syurga, maka tiru ahli syurga. Maka sehebat-hebat ahli syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu dalam hidup kita. Dalam cara hidup kita, tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua. Nah, kalau gitu hati-hati. Nah, hak duk berlaku ramai dalam masyarakatnya, orang nak sombang sebab dia kaya. Harta dia banyak. Nak sombang. Nah, kenderaan dia comel, nak sombang. Nah, rupa dia janguk, nak sombang. Ilmu dia hebat, nak sombang. Tubuh dia comel, nak sombang. Yang main ni pandai lebih pada orang lain, nak sombang. Nah, suara dia sedap, nak sombang.
Nak perasan lebih. Allahu Akbar. Sebab tu saudara semua kita kena berdoa banyak-banyak minta dengan Tuhan. Nah, kita selamat daripada penyakit ni. Penyakit yang paling bahaya sekali. Maka orang yang duk gelai maksiat, dia tak somang. Dia tak berasa dia lebih. Sebab tu comel Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar yang kita dah hadiah semua pahala ke dia waktu pagi ni. Ibn Athaillah, wali besar. Dia kubur duk Mesir. Nah, dia kata apa? Ada dalam hikam dia satu patah yang comel benar-benar. Dia kata apa? Saya terlupa lafaz dia tu, tapi ingat makna dia. Dia kata bermula ibadat yang kita buat, yang waktu kita ni berasa lebih pada orang, ataupun tak, sebaliknya. Bermula maksiat, tak kira lah maksiat gapo-gapo pun, sama ada maksiat halus, maksiat besar, maksiat apa saja tak kira. Bermula maksiat yang seorang tu buat, yang waktu dia tu genah diri kepada Allah. Nah, bangun duk menangis dengan Allah. Waktu dia tu sedih, sesal, berasa salah di hadapan Tuhan tu. Maksiat yang buat dia berlaku lagu tu. Maksiat yang jahat lah perbuatan tu. Tapi waktu dia dengan sebab berlaku maksiat tu, waktu dia tunduk kepada Allah, waktu dia menyerang Tuhan, waktu dia doa minta taubah, minta ampun daripada Allah, lebih baik daripada amal ibadat, tak kira lah besar mana pun, yang waktu dia tu megah dan sombang, perasaan lebih pada orang lain. Kalimah yang comel benar-benar, betul sungguh-sungguh, kena sangat-sangat. Sekali lagi saya ulang, saudara semua, Ibn Athaillah As-Sakandari kata apa? Bermula maksiat yang seorang tu buat, maka waktu dia tu rendah diri, tunduk kepada Allah, manja dengan Tuhan, bahasa hinanya dia, bahasa salah, lebih baik maksiat yang waktu dia berlaku lagu tu lebih baik daripada taat yang waktu Tuhan dia tu berasa megah, berasa lebih, berasa besar diri. Kerana apa? Kerana maksiat ni waktu dia sapa kepada Allah, sebab tu dia baik. Dan ibadat ni waktu dia jauh daripada Allah, sebab tu tak baik. Padahal maksiat tak baik, padahal taat baik, tapi kelih natijah. Kalau maksiat waktu dia dekat dengan Tuhan, maka lebih baik daripada taat yang waktu dia jauh daripada Allah. Lagu mana maksiat yang waktu dia dekat dengan Tuhan? Bagaimana ibadat yang waktu dia jauh daripada Allah? Iaitu maksiat yang apabila seorang itu buat, Allah maka sesalah dia salah, berasa salah besar. Maka waktu dia tu orang panggil bangun, minta maaf dengan Tuhan, berdoa, menangis, teriak, taubah, istighfar. Tu. Maka lagu tu walau zahir maksiat, tapi baik benar-benar sebab waktu dia dekat dengan Tuhan. Ataupun ibadat dia buat berasa lebih, berasa hebat, berasa apa? Waktu dia tu melekeh orang lain. Perasa tadi dia lah lebih. Hak ni waktu dia kau jauh dengan Tuhan ni, bukan kau dekat dak. Maka celaka lagu tu. Maka orang yang dulu. Saat ni iblis contohnya. Iblis Azazil ni belum Tuhan awak Nabi Adam, dia ada dah. Dan bukan atas langit tempat dia, dia atas bumi ni. Tapi wak ngah berjuruh dia, wak ngah banyak amalan ibadat dia, siapa Tuhan mulia, akad dia duduk kali dengan malaikat. Wak ngah banyak telajak. Sebab apa? Puluh ribu tahun kata ulama. 50-60 ribu tahun duduk sembah Tuhan atas bumi tu. Maka berjuruh telajak, nak Tuhan nak muliakan dia, maka Tuhan akad dia duduk sekali dengan malaikat atas langit. Lepas tu Tuhan mulia dia. Sebab apa? Banyak amalan baik. Saudara, Allahu Akbar. Maka dengan sebab banyak tu lah dia hina Nabi Adam tu. Dia tak hormatkan Nabi Adam tu. Sebab apa? Dia perasaan lebih. Maka perasaan lebih itulah buat dia celaka dah. Saudara semua, berbeza dengan Nabi Adam. Nabi Adam berakak ke Tuhan, salah juga dengan Tuhan. Sebab dia buat benda hak Tuhan lagi. Dia makan buah kayu hak Tuhan lagi tu. Tapi Nabi Adam dia kembali kepada Allah, mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku salah maknya dengan Tuhan. Nah, maka Tuhan akak di Nabi. Tuhan muliakan. Nah, tu. Tapi iblis belum Tuhan ibadat banyak, tapi dia sombong, dia pasal lebih. Tak jang tunduk. Siapakah dilaknat oleh Allah sampai bila-bila masa. Maka orang nak lebih ni, gambar dah dulu-dulu. Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama daripada Bani Israel, minta dia doa gapo Tuhan terima belaka Allah, tapi dia sombong belakang-belakang. Saudara semua, akhirnya neraka. La haula wala quwata illa billah. Saudara semua, sebab tu kita yang ada lebih sikit sebanyak hotel kita, hati-hati. Kalau kita duit banyak, jangan sombong, jangan lekeh orang yang pakai. Kalau kita jangok, jangan perasan lebih. Siapakah kita hina orang yang tak jangok. Nah, jika kalau kita peringkat tinggi, jangan perasan lebih. Siapakah kita melekeh habis orang yang tak ada apa-apa. Nah, kita adalah hamba Allah. Kita keluar daripada dua tempat yang keji. Kita keluar daripada dua tempat yang keji. Nah, yang pertama, keluar daripada kemaluan ayah kita. Maka yang kedua pula, keluar daripada kemaluan ibu kita. Tempat yang hina kedua-dua kita keluar. Saudara semua. Dan dalam tubuh kita ni penuh dengan najis-najis. Dan berpiar roh cabut, maka tubuh kita bangkai. Ya. Tidak ada harga apa oleh kita. Pah nak bangga ke mana? Nak perasaan lebih ke mana? Saudara semua. Nah, duit yang kita ada hari ni, hak Tuhan. Tuhan ambil sekelip mata, tak dengar apa dah kita. Perekat, hak Tuhan bagi ya, dia Tuhan ambil kelip, tak dengar apa dah kita. Rupa jangak, dia Tuhan ambil sekelip mata, huduh sehuduh-huduh manusia. Tubuh comel, dia Tuhan menghilangkan seburuk-buruk tubuh badan. Suara sedap, sekelip mata, Tuhan menghilang. Tiba-tiba, suara tu baik pun tak ada, tak mesti suara. Nah, sebab tu, kita semua ni yang dapat, Allah bagi. Nah, Pah, nak sombong buat apa? Orang yang lebih hebat pada kita tak sombong sekali. Siapa? Nabi Muhammad. Tak sombong sekali. Lebih belaka-belaka dia. Nah, tapi tak sombong. Pas kita yang penuh dengan kekurangan ni, dosa bukit bukau, kekurangan ni, kurang sini, kurang belaka-belaka. Pas kita nak berasa kata-kata lebih. Allahu Akbar. Saudara semua. Kecek semua yang panjang ni, nah, saya bagi peringatan ke diri saya mula-mulanya. Dan kepada fuak kita semua, dan mudah-mudahan Tuhan jaga kita daripada perasaan ahli neraka ni. Nah, mudah-mudahan kita Tuhan selamat kita semua daripada sifat-sifat iblis ni. Nah, yang berasa lebih besar diri. Nah, tak kira lah saudara semua. Kita orang yang paling banyak khidmat pun jangan berasa lebih. Kita orang yang paling banyak baca pun jangan berasa lebih. Kita orang yang paling banyak ilmu pun jangan berasa lebih. Nah, itu bab akhirat. Nah, apakah bab dunia? Lebih lagi tak boleh berasa lebih daripada orang lain. Baik, saudara semua. Allahu Akbar. Saudara. Baik. Lagi pula Anas cerita kepada kita. Hadis ni comel benar-benar saudara. Allahu Akbar. Nah, sebab tu dah kita membaca hadis lagu ni malu ke diri kita. Sebab apa? Kita siapa? Nabi siapa? Tapi kita buat, lagu tu Nabi buat lagu lain. Cuba dengar. Anas kata, benda ni benda sulit-sulit Anas tahu sebab dengan Nabi sama. Nah, dengar Anas cerita. Dia kata apa? Ya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman. Nabi apabila dia makan ni la'iqa asabi'ahu thalath. Maka Nabi jilat tangan dia hak bekas-bekas. Nabi makan 3 jari ke Nabi makan. Okey. Lepas makan pak Nabi jilat jari hak dia tu. Sebab apa? Ada lagi makanan di tangan dia tu. Nabi menghargai nikmat hak Tuhan bagi ke dia. Walau duk tangan pun Nabi jilat lagi. Tapi jilat dengan beradab lah. Saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Anas kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
tak makan ni, malaikat hujung-hujung Nabi jilat tangan dia, Nabi dijepuk bagi tu. Sebab apa? Di tangan dia tu ada lagi. Daripada makan ni. Hak kat tangan tu. Apa tu? Nabi menghargai nikmat Tuhan bagi. Allahu Akbar. Dan dengar. Wa idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha. Dan kelih Nabi nasihat kita. Nabi kata, apabila kamu makan dan makan ni tu jatuh, dan keluar daripada pinggan, maka Nabi kata ambil makan ni hak jatuh tu, lepas tu cucikan dia. Dia tempat jatuh cuci, ambil makan. Kalau tempat jatuh cemar, bersih. Buat hak cemar dulu, maka makan hak lebih tu. Saudara semua. Kerana apa? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kerana kamu tak tahu dalam makannya kamu sepinggan tu, mulut mana hak barakah. Tak tahu. Boleh ada hak jatuh tu barakah. Boleh ada hak jatuh tu barakah. Allahu Akbar. Ni kita makan ke Allah, saudara semua. Makan ni ke Allah, gena gitu lalu. Bazirnya. Makan hak nak tu pilih, tahu. Lepas tu kat bom lepas. Kadang-kadang dengan sebab tu wala'iyadzabillah, minta selamatlah. Dia tak kenal lagu kok, dia berlaku sama-sama acak-acak tu kat tu tarik miklik nikmat dia. Sebab apa? Sebab kita tak menghargai. Sebab apa? Makan tahu. La haula wala quwata illa billah. Nabi Isa kata nak tahu, di tangan Nabi jilat. Menghargai nikmat Tuhan bagi. Maka orang yang iman dia kuat, iman yang sempurna, nur penuhlah dada, dia berasa maha semua Tuhan bui. Walaupun setitik air, walaupun stokor butir garam, walau stokor butir saka, walaupun halus sehalus-halus, dia panggil apa? Benda yang menghargai dia Tuhan bagi ke dia. Berasa maha. Tapi kita yang iman lemah, kita yang jauh dengan Tuhan ni gak, Allah makan tahu. Tak menghargai. Lepas tu bagaimana jika Tuhan tak beri pada belakang hari? Saudara semua. Sebab tu hati-hati. Menghargailah. Tiru Nabi SAW. Dah jatuh Nabi suruh ambil. Dan kita hajarlah saudara semua. Diri kita sendiri. Dah hajar orang lain lagi. We makan, we licing pinggan. Jangan tinggal apa. Kerana nasib we habis semua. Allahu Akbar. We habis semua. Maka ni kadang-kadang kita ibu, kita ayah ni kena ambil berat bab ni. Dan kita buat mudah-mudah, jadi lekat lagu tu anak. Dia besar maripat, dia lekat lagu tu tak adil lah. Payah nak tukar. Sebab tu, saya syukur kepada Allah yang Tuhan bagi kepada saya ibu yang baik, ayah yang baik. Contoh di segi makan. Jadi mula ayah ni, mula abah ni, dia tak biasa tinggal sutir pun nasi di pinggir dia makan. Juga ibu saya. Allahu Akbar. Maka kita dak lih lagu tu jak budak lekat pah kita. Lekat pah kita. Saudara semua. Ya lekat. Dengan kita duduk dengan ibu lagu tu, ya lekat. Dengan tak khabar tu, dia mari sendiri dia. Boleh dengan sendiri, dengan tak khabar. Dan belum berumah tangga, saya tak biasa makan tak pinggir gitu. Sebab apa? Kita makan, kita basuh. Sebab lagu tu, kita terima daripada ibu ayah. Kita makan, kita basuh. Tak ada tok bila basuh tak. Learning je. Ada isteri ni kadang-kadang apa, basuh kata ada detok gitu kata. Tapi belum ni enggak basuh sama-sama. Pinggan kita makan. Lepas tu nasi dari pinggan ni orang panggil takjang. We tinggal sutir pun. Sebab tu dah kita basuh kenyih, kita kurang nasi dari awal lagi dah. Debuh juga agak Allah. Terbaik kena we habis. Dari pinggan kita makan tu. Saudara semua. Menghargai nikmat atau kita. Ni Nabi ajar kita. Jatuh pun kena ambil lagi. Apa-apa oleh pinggan. Sebab tu ambil sekadar kita nak makan. Jangan ambil ke banyak. Dia banyak dia lebih tahu. Kan nak bazir dia panggil. Saudara semua. Sebab tu ambil sekadar kita nak makan. Rok tu apa? Tahun ni habis. Habis. Makan habis sungguh. Dan
ingat lagi masa duduk Suria pun kita kena share kena ustaz-ustaz kita Allah. Ya kokok ni ngajari ya ni. Kalau di pinggir kalau lebih ke, ya kokok semua tu, ya jilat jari dia. Sebagaimana Nabi ajar. Nah, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Nah. Kan Nabi kata apa? Nabi kata sebab kita tak tahu hak mana barakah. Sebab kita nak diberkat ya. Nah, duit dia berkat, alhamdulillah. Masa kita dia berkat lah, makan ni pun dia berkat, alhamdulillah. Maka hak berkat tu betul mana? Tak tahu. Sebab tu makan semua, barakah. Tidak dapat keberkatan lah makan. Saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Maka budak anak kita jika siapa umur dah 8 tahun, 10 tahun ke apa dia geti dah, hajawi dia makan tu habis. Nah, ada. Saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Lagi pula saudara semua. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kata, saya pera kambing, makan ngupah pera kambingnya Nabi. Allahu Akbar. Saudara semua. Nabi kata saya ni adalah seorang manusia yang boleh rezeki dengan sebab makan upah pera kambing. Apa tu Nabi ayat tu? Nabi nak ayat tadi dia tak ada beza. Dia supaya ramai-ramai ya. Saya ni Nabi kata ni, saya pernah pera kambing makan upah, makan gaji makan upah pera kambing ya. Apa tujuan tu? Nabi kata aku ni orang biasa. Tak lebih apa sekarang. Lebih-lebih tu hal akid tapi dia tak berasa. We gitu. Kelebihan kita nak. Tinggi makam kita nak. Hebat amalan kita nak. Zikir banyak kita nak. Tapi jaga sebaliknya jangan we tumbuh perasaan lebih tu. Saudara semua. Nah, Allah subhanahu. Baik. Maka benda ni bukan mudah saudara semua. Nah, sebab pintu perasaan besar diri ni ia dibuka di hadapan kita semua. Dan sebab tu kena ingat benar-benar. Maka hari ni saya nak seru diri saya dan saudara semua mari pergi dengan satu amalan. Benda ni boleh ada ia rapakan dia panggil, ia garanti, ia tolong jaga diri kita. Tolong pagar diri kita. Kata kita tak akan jatuh, tak akan juluh lalu takabur dan besar diri jika kita suka amal dia. Gapo? Salawat ke Nabi. Banyakkan salawat saudara semua. Insya-Allah orang panggil pun sifat takabur tak ada dalam jiwa orang banyak selawat ke Nabi. Nah, sebab apa? Sebab selawat ke Nabi ni nur. Nah, dan wirid atasi yang kedua, yang ke semua, atasi semua tu. Insya-Allah. Nah, ia mentupukan orang panggil besar diri tu. Amalkanlah, pegangkanlah. Nah, dan bacalah hidup kita hari ya. Insya-Allah saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka itulah muzakarah kita pada pagi ni saudara semua. Nah, tu maka siapa pada hujung-hujung ni siapa yang ada soalan nak tanya boleh silakan, ataupun nak cerita benda-benda baik yang dia dapat dengan sebab ia ada amal ni dan lebih lagi comel kerana jadi semangat kepada orang lain lagi saudara semua insya-Allah. Nah, tu. Maka leban cihan ini kita doa untuk kemarin pun juga boleh 10,000 alhamdulillah, tak sampai lagi 14 ni. Nah, tapi tak apalah sebab kita tahu kata di sana tu ada orang-orang yang duk buah kerapuk tu. Nah, maka semalam kata silap ke ataupun pagi saat ni, nah kat ni jalan tu hatta lecet mari kata baba stiker dah sudah dah. Nah, untuk hak nak buat banyak karun lah banci ni banyak karun lepak 5 karun tu belah karun tu. Nah, awak masjid tadika apa semua orang panggil apa sangga pelajar hafiz dan untuk bayar tanah dan orang panggil apa hadiah ke saya gapo semua tu duduk datuk dan ni belaka dah belah-belah karun tu kita bagilah saudara semua, saudara yang beri untung lebih untung. Maka sudah ada stiker tu nanti kita orang panggil apa nak pergi ambil dan siapa nak tu boleh. Nah, ataupun learning siapa nak berbuang kat ni tak apa, pergi kat ni hantar lagi. Nah, ataupun ketua kawasan masing-masing pergi ambil siapa nak tu bagi. Dan kat ni senda saat ni satu benda senda. Kat ni senda saat ni dia kata baba kalau baba wak baba Faisal boleh ke tak? Kalau baba wak baba Faisal boleh ke tak? Lagu mana wak baba Faisal? Jadi lepas daripada bagi stiker ni hak bagi ibu-ibu, kakak yang tak ada app tanakan, yang tak pandai nak own gini ni,
Nah, bagi kita pack kerupuk di rumah masing-masing maka dubuh malam-malam tu. Sekadar kita mampu buh 5 kok ke 10 kok ke semalam 20 kok ikutlah. Nak buat salah cara mana pun. Nah, boleh ke tak jika kalau bopi penuh baru mai kutip sendiri. Nah, tu. Itu kosenda lah daripada orang panggil Pak ni tu. Dia kata apa? Kerana Baba Faisal dia buat lagu tu. Maka saya jawab ginilah kepada Kak ni dan kepada semua yang duduk dengar ni. Jadi saya nak pergi kutip sendiri setiap buah rumah tu, saya kata saya tak ada. Saya tak boleh buat lagu tu, saya minta maaf lah. Tapi kalau saya nak buat pun buat gini. Kalau saya nak buat pun buat gini. Nah, jawab kepada Kak ni dan kepada semua yang duduk dengar ni. Buat lagu ni. Lagu mana? Iaitu kita nak pergi kawasan-kawasan. Nah, tu. Misalnya buh di jalan lu, tempat Kak ni duduk misal kata. Maka buh bahan-bahan kata ambil stiker ni, pergi tepek di kerapuk di rumah tu ada lebih kurang 200 orang. Di kalau dalam kawasan apa menjalan misal. Maka beripung satu tempat. Nah, tu. Saya gembek serta buat majlis berzikir. Serta buat majlis wirid. Beripung satu tempat dan semua pakai buat mari belaka, kerapuk masing-masing. Nah, kita buat majlis berzikir dulu. Buat majlis wirid dulu. Dan kita baca ramai-ramai, kita berdoa ramai-ramai. Baru lepas tu saya terima hak saudara orang hari tu gitu. Comel tak lagu tu? Dan kita boleh jumpa muka ya tambah kasih mesra tapi nak pergi ke rumah cerak ya tak boleh ya banyak dah kita pun tak ada masa luas pasal tu. Nah, tapi kalaulah berhipung di kawasan misal di ampa satu ampa tu hipung mana-mana pun tak apa. Dia berhipung semua orang hak ada kerapuk tu. Nah, kalau dah ada kemudahan lah berhipung kita pergi pop buat majlis baca wirid ramai-ramai sudah pop saudara serah. Nah, comel tak lagu tu? Nah, tu. Kalau lagu tu orang panggil apa boleh buat lagu tu. Nah, tapi kalau pergi ke rumah rumah tu ya banyak kita pun orang panggil bahasa payah. Tapi kalau kawasan tu misalnya kata di Jambu. Nah, oleh semacam Jambu ni kita boleh bahawa kata ada le 200 ke 300 orang. Nah, hak on diri tu on dah hak buat kerapuk ni. Tu dia ada le 200 orang misal kata. Siapa boleh pop? Mereka ya syarat ada buat dia tu nak buat bipung mana di masjid ke di mana apa? Bagi tahu kat saya. Apa? Baru mari lah masa tu. Kita pergi tu baca wirid dulu ramai-ramai. Nah, supaya apa? Supaya tambah lagi kasih mesra di antara kita. Sebab ibadat dengan bentuk rupa lagu ni Tuhan tambah kasih saya. Dan kita boleh kenal lagi. Kenal. We lebih banyak lebih kenal lagi pada dulu. Saudara semua. Nah, sudah baca wirid gambar, boleh ada kecik buah apa semua. Lepas tu saudara serah. Apa saudara hipung tu? Nah, tu. Kalau lagu tu boleh buat insya-Allah. Nah, tu. Nampak ke mana? Comel baba baik. Kalau gitu gitulah. Pakai gitu insya-Allah. Kalau gitu pakai gitu. Pakai kawasan masing-masing tu. Nah, tu. Mana nak kat ni. Nak dengan caukong ni. Baba Faisalก็ไม่ได้ตามเก็บทุกบ้านบาบแต่จะเอามารวมกันapa tu สักแห่งบาบแต่Kak ni put metan ya comel kalau gitu boleh. Nah, supaya dah lebih kurang lah kalau gitu tak supaya. Nah, insya-Allah. Ya, kalau gitu bakal gitu. Maka siapa nak stiker tu untuk nak buh panggil waktu malam tu sebab pagi ni kita buh anak yatim kan. Nah, tu dia. Ataupun ikut kita. Kita nak buh ni pagi, halik malam ni yatim pun tak ada gapo. Yang penting we ada pagi malam. Pagi lepas subuh, malam lepas maghrib. Nah, supaya kita masuk dalam golongan orang yang Tuhan puji-puji dalam Quran, orang-orang yang belanja waktu siang dan waktu malam. Orang ni pahala besar Tuhan nak tiada ke dia dan apabila siapa aja tak Nabi minta takut sebab Tuhan tak malaikat jaga dia dan mati dekat ada sebaik-baik mati. Nah, tu insya-Allah saudara semua. ดีที่สุดค่ะช่วยให้คนไม่มีแอปมีความสุขที่ได้ทำเยอะ Baik, saudara semua atau ni apa tu สุดยอดkan ni คนสวย kita. Ya. Hinduakah baba? Ya, baik. Kalau gitu pakai gitu pakai gitu. Nah, maka kita pim tu buat tu 1000 baru, 1000 cin je baru tu. Stiker tu. Siapa nak ambil dulu ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam ya. Babo. Ya ya. Atu no wi babo ya. Hak syafaat was the best sikit Yo mari berkat tu mari di kau masa sahabat kau mari di tuk guru-guru kau sebab bila saya amal ke pergi was the best duk ngati duk gapo lah ikutlah ada gapo kita tahu kita buat deh was the best Ya. Lepas tu tangan hak wasa kebah ni tu jari Oh jadi tengok lah. Jadi tu kita bawa motor ke tubik kita ni ada 15 minit yo taning. Jadi kebah tangi tapi beraka learning ni jadi tak kebah dah lah. Nak beri apa ya syafaat tu sikit boleh orang lain amal hati tu Dak ya hak ning ni ya tak ada syafaat gapo sekali hak sungguh pun. Ya wasabah ni ya hak tu boleh hadir tu heavy cost kepada kak. Ya, tu hewi suku. Ya gitu tu hewi istimewa kepada kak yang wakwi tangi kak tu hingga sakit hingga kebah dengan sebab wasabah. Ya boleh jadi tu bagi. Nah, tu. Tapi wasabah ni kena orang atau bid'ah sebab ia tak ada pada masa Nabi ke. Tu. Tu. Tapi ya sebenarnya pun tidak ada masalah sebab masa dulu perempuan-perempuan sahabiat yang berjuruh yang suka sebut tu ya bila batu. Ya sebab apa? Ya sebab Nabi bui akal kan. Siapa sebut tu 100 kali, siapa baca ni 1 kali, 33, maka semua kena bila. Dia tak bila ya cacau. Tu. Sebab itulah para sahabat dulu ya bila ngajari ni pun ada gini. Tu ataupun bila yang dengan batu. Nah, maka pucuk-pucuk timur sebab situ tu kelih pada orang-orang dulu buat lagu tu kalau gitu tu buat sebab sini. Nah, sebab tu dia panggil perkataan yang betul dan kebanyakan ulama jumhur 99% kata wasabah tak ada bid'ah gapo. Comel pula sebab ia tolong kita boleh sebut Tuhan. Ada pun orang yang kata bid'ah tu perkataan yang tak betul lah, perkataan yang jauh daripada benar betul dan jauh daripada perkataan ulama. Ya baik. Ya baik. Kita tahu ramai-ramai. Ya. Ya, terima kasih. Ya baik ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya. Babo. Ya. Ya, Babo tak ni? Ya. Ya gini Babo ni. Saya ni masa malu nak kecek. Boleh kecek dah tau? Itu Babo saya ni apa banyak dah. Lepas tu tanya ke ni lagu ni Babo. Saya lekat tak lekat ni. Dia ada penghar buat kata ya. Satu begitu nak ambil kita ada saya dah ni nah. Kita wasana. Ketuk gamak royak. Ya. Satu kita wasana Thailand tu dah. Kita ni dia tak tubik kan tapi dia boleh sorok tubik. Sorok. Angin tak tubik. Nah, ni kali kita ni. Kali kita ni kita dengar tak jadi dah. Tapi dia tubik kurang apa. Kalau beli kebaca tu apa? Ya. Pengelubung tu itu. Ya. Tak apa rasa saya tu yang tuk apa. Ya, maka jikalau keluar angin sama ada keluar daripada kok depan ataupun kok belakang semua tu membatalkan asmaya. Dia membatalkan asmaya. Tapi kalau kita ni tubik semua angin, tu, jadi kita ni hukum hukum supaya perempuan mari istihadah. Lagu itulah dengan makna jikalau siapa masa semaya kita masa waktu kita ambil air semaya. Lepas tu kita semaya selalu dah. Maka dia tubik tu dimaafkan. Kalau tubik semua ada semaya nak beli kita waktu. Gana? Bawa semaya, nak tubik. Ya tubik. 2 kali 3 kali ni semaya. Nak semaya semula. Ya, baik. Jadi orang tak boleh sorok tu, apa? Ya kira batal ni sama ada bunyi suara ataupun orang panggil keluar angin. Semua tu batal. Sebab Nabi kata oleh hadis tu ada hadis Nabi kata engkau berpindah syok ketuk tak ketuk sama ada keluar depan belakang tak kira lah.
Duk syok-syok ketuk nak makan Nabi tu, hendaklah akal jangan keluar dari semaya, terus semaya selama akal tak bahu ataupun akal tak menyuara. Selama tak bahu, nah, selama tak menyuara. Dia menyuara atau bahu itu makna kata dah keluar. Ya, ya. Kan ni kan kalau saya itu juga makan okto, tak boleh nak. Ya. 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 Terima kasih Bapak. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, saudara semua, maka kelih kepada masa. Maka pada pagi ini sekian saja. Dan terima kasih semua yang bersama pada pagi ini. Jazakumullahu khairah. Dan jumpa lagi dalam keadaan baik pagi Isyak insya-Allah. Maka pada hari ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.